بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya kita bincang tentang ajaran sesat yang bernama Al-Musyabbihah. Timbulnya golongan Al-Musyabbihah yang menamakan Tuhan dengan makhluknya atau menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Apabila golongan salaf, iaitulah generasi awal tahun 1 Hijrah sehingga 300 Hijrah, di antaranya ialah ulama mazhab Ahlussunnah. Kemudiannya yang terkenal seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik ialah imam mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal imam mazhab Hanbali. Dan Imam Daud bin Ali Al-Asbahani imam mazhab Zahiri. Dan Muqatil bin Salman ini termasuk dalam ulama. Dan lain-lain mengambil sikap tidak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mutasyabihat. Iaitulah ada perkataan yang menunjukkan sama dengan makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arsy. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia 1/3 akhir waktu malam, memperkenankan doa. Adanya perkataan bersemayam, tangan, turun, ini perkataan yang berlaku pada makhluk, menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam. Sikap generasi awal, golongan salaf, tidak mentakwilkan ayat ini dengan menyerah kepada Allah dan menegaskan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Yang disebut oleh Asy'ariyah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru, dengan makhluk. Perkataan itu tak boleh disamakan dengan makhluknya. Tangan Tuhan, Tuhan bersemayam, bukan macam raja bersemayam. Bersemayamlah. Bila ditanya Imam Malik yang mengajar di Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah Nabi, seorang datang tanya Malik, "Wahai Imam, apa maksud Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa? Apa makna Tuhan bersemayam di atas arsy?" Kata Imam Malik, "Al-istiwa'ul ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah." Bersemayam itu diketahui makna bersemayam. Bersemayamlah. Bersemayam. Tuhan bersemayam di atas singgah tanya.
Wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Bersemayam tak sama dengan makhluknya. Wal imanu bihi wajib. Wajib beriman dengannya. Kita wajib beriman. Tuhan bersemayam tidak sama makhluknya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana ini bid'ah. Melanggar. Bercanggah dengan ajaran Nabi. Halau dia, kata Imam Malik. Pakai keras. Inilah pandangan ulama salaf, di antaranya ialah ulama-ulama mazhab. Termasuk bukan sahaja Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain. Mereka tidak mentakwilkan ayat Quran. Itu pandangan. Seperti sikap yang diambil di zaman Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in rahimahumullah. Mereka menyerahkannya kepada Allah. Dia sahaja yang mengetahui hakikat maknanya. Dan beriktikad bahawa Allah itu tidak sekali sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sepertinya sesuatu pun. Atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi, tidak sama dengan yang baru. Berbeza dengan ulama khalaf, ulama generasi kemudian. Selepas abad yang ketiga Hijrah. Di zaman Abbasiyah, di zaman berlakunya gerakan penterjemahan yang disebut dulu. Diterjemahkan buku-buku dalam bahasa asing dan dalam bahasa Arab. Pada awalnya mereka menterjemahkan buku sains dan teknologi. Buku hisab, buku ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu perubatan. Yang diambil dari bangsa-bangsa lain, diterjemah dalam bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Tetapi berterjemah buku-buku falsafah. Menggunakan akal, kaedah menggunakan akal. Di antara menciptakan ilmu mantik, ilmu logik. Ilmu mantik, ilmu logik. Ada ilmu mantik, pakai akal. Menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab yang pakai akal. Seperti Mu'tazilah, Jabariyah. Termasuk kumpulan musyabbihah yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya yang kita baca ni. Jadi sesat. Nak lawan puak-puak yang sesat ni, kalau pakai totok begitu, mata bersemayam lah. Nak lawan macam mana? Habis itu ialah gocoh jawab lepas pada tu. Mesti berhujah. Maka timbulnya ulama khalaf di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengambil sikap mentakwilkannya mengikut ilmu al-balaghah, ilmu bahasa Arab. Dengan makna yang lain berasal, seperti perkataan itu yang dipikirkan menasabah. Menurut akal dan bahasa Arab yang tinggi dari segi adab Arabi, sastra Arab. Di mana Al-Quran adalah bermukjizat. Quran mukjizat. Mukjizat sastra. Bukan mukjizat ilmu yang lain, termasuk ilmu sastra, ilmu bahasa. Di sana ada perkataan-perkataan yang zahirnya begitu, tetapi maknanya tujuan lain. Contohnya, dalam ilmu balaghah, kita bandingkan seorang Muhammad berani macam singa. Muhammad macam singa, bukan Muhammad tu binatang. Macam singa, dengan makna dia berani. Macam seekor singa, dia buat perbandingan. Jadi perkataan singa di situ bukan Muhammad tu binatang singa, tidak. Muhammad dia berani. Macam singa. Itu contoh dalam bahasa Arab. Contohnya, dalam Quran menyebut wa man kana fi hadi ama fa huwa fil akhdi ama wa adallu sabila. Barang siapa yang datang dunia ni buta, di akhirat buta juga dan sesat jalan. Yang makna orang buta atas dunia ni bangkit kiamat buta jugalah. Seksanya dia padahal dia semayang. Dia beriman. Macam mana begitu? Oleh itu maka makna buta di sini ialah dengan makna buta hati.
buta kepercayaan, buta akal, buta ilmu, bukan buta mata. Itu ada dalam Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala, mastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan. La mastumun nisa. Ada mazhab mengatakan la mastumun nisa ni sentuh kulit dengan kulit. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain pada Syafi'i dengan makna bersetubuh, bukan makna menyentuh. Oleh kerana itu, sentuh kulit dengan kulit ni tak batal air semayang. Maknanya bersetubuh. Quran menggunakan perkataan yang beradab. Tak caruk, kita kata. Dengan makna bersetubuh. Dan pandangan mazhab-mazhab ini disokong oleh hadis-hadis. Nabi menyentuh isteri dia. Tengah semayang, Aisyah gagal Nabi. Nabi tak batal semayang pun. Ini ada hadis. Mengatakan begitu. Belum ke sejid, Nabi cium isteri dia. Betul ke semayang. Ini hadis yang sahih. Jadi mereka mengatakan maknanya menyentuh kulit dengan kulit tak hilang air semayang. La mastu dengan makna bersetubuh, bukan makna menyentuh. Syafi'i kata dok pakai setuh kulit dengan kulit lah. Syafi'i dia ambil basi banyak. Dia ambil hatiat. Mazhab lain kata tidak, Nabi sentuh isteri dia. Tak mungkin semayang. Tapi kalau waktu bila hak mengaji mazhab Syafi'i saja balagh, tak mengaji hadis jadi balagh. Itu menimbulkan kekhilafan. Itu dalam hukum. Ini dalam bab akidah, bab Tuhan. Mata Tuhan, tangan Tuhan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tuhan sifatkan mereka yang berbai'ah dengan Nabi pada hari Hudaybiyah. Tuhan terima bai'ah ni macam tangan Allah di atas tangan mereka. Maka orang mengatakan Allah itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas mereka. Ditakwilkan dengan makna yang lain perkataan asal. Ini golongan yang mutaakhir ataupun mazhab khalaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka terdapat golongan yang jahil ilmu bahasa Arabnya. Timbul puak yang jahil bahasa Arab. Nak lawan dengan hak yang terlalu alim tadi. Timbul mazhab menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan berpegang kepada zahir ayat-ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat. Dan terus meletakkannya seperti yang ada pada makhluk sehingga berani mereka mengatakan Tuhan. Tuhan yang disembah itu mempunyai rupa yang berikut, yang beranggota. Dan suku tubuh dan badan sama ada secara rohani atau jasmani. Sehingga seseorang hamba yang kuat ibadatnya dan bermujahadah. Seperti ikhlas. Nescaya dia dapat berjabat tangan dengan Tuhan. Seperti itu. Tinggi tasawuf sangat. Akidah tak mengaji. Mereka yang tak mengaji akidah akan sesat. Boleh jabat Tuhan kalau kosong sangat. Jaga dengan Tuhan. Dan bersentuh dengannya. Boleh melihatnya di alam dunia ini dan menziarahinya. Tuhan ziarah dia. Bukan takat Nabi yang menziarah. Nabi yang mati dah menziarah. Waktu ada juga pokok tasawuf itu. Nabi yang mati dah menziarah. Mari dia pada kubur menziarah. Ramai mana kalau 10 orang duduk atas dunia ini berapa juta orang. Mereka ziarah berapa? Itu siapa begitu. Berkata Daud Al-Khawarizmi, salah seorang yang menganut fahaman ini, bahawa Tuhan yang disembah itu berjisim. Mempunyai darah dan daging, mempunyai anggota tangan, kaki, kepala, lidah dan 2 mata, kata dia. Ini dah jadi sesat. Menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Mereka menguatkan hujah-hujah dan dalil-dalil mereka kepada hadis-hadis maudhu' yang sengaja direka dan menyandarkannya pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata gitu. Padahal kebanyakannya diambil daripada orang-orang Yahudi yang menganut fahamannya seperti ini juga. Ini fahaman orang Yahudi. Yahudi dalam Quran sebut, mitok Nabi Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Mitok, wahai Musa, mitoklah Tuhan, buat Tuhan cokoh depan kita. Macam kau layan ada Tuhan nampak cokoh boleh sembuh. Kita gitu jugalah.
Orang Yahudi minta Nabi Musa. Nabi Musa murka, marah Nabi Musa. Dan Tuhan panah peti sampai mati. Ada satu riwayatnya. Satu kaum Bani Israel minta nak tengok Tuhan. Ini pengaruh agama Yahudi. Golongan musyabbihah itu terbahagi pada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, mereka yang menyerupakan zat Allah Taala dan zat makhluknya. Di antara golongan menganut fahaman ini ialah As-Sabaiyah, Al-Bayaniyah. Ini mazhab Syiah, kalangan Syiah. Ada kalangan Syiah. Kalangan Syiah. Ada kalangan dia tak Syiah. Tengah-tengah orang Sunni macam Ayah Ping, besuk tu, Sunni lah tu. Orang besuk kan beri Syiah pun. Di kalangan Sunni. Wujud kalangan Syiah, kalangan Sunni, kalangan Khawarij. Dan sebab itu kita tak boleh mengatakan semua Khawarij itu adalah orang Islam. Semua orang Sunni ni betul mereka. Ada orang Sunni menganut fahaman. Dia Sunni, mengaku Sunni, menganut ajaran sesat. Syiah menganut ajaran yang ada nama-nama dia. Ini kita kena. Khawarij, ada yang melampau. Ini begitu. Al-Hululiyah, Al-Hilmaniyah, Al-Adhafirah. Kita akan baca. Sebahagiannya kita dah baca. Yang kedua, mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat saja. Ada yang menyamakan iradat Allah dengan iradat makhluknya. Kehendak Allah sama kehendak makhluk. Bukan semua kehendak Tuhan jadi belaka. Ada Tuhan kehendak tak jadi. Ada ke begitu? Tak ada kuasa lah Tuhan. Iaitu golongan Mu'tazilah Basrah. Tinggal Basrah. Ada Al-Karamiyah. Ada yang menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluknya. Seperti mempunyai suara berhuruf dan bersifat baharu. Dan ada yang menyamakan ilmu Allah itu dengan ilmu makhluknya. Mereka yang mewajibkan sifat-sifat ilmu. Tetapi ilmu Allah SWT itu menurut percayaan mereka baharu. Seperti juga ilmu makhluk. Macam ilmu juga ada benda Tuhan tak tahu saja. Ni berat ni berat. Sedangkan Quran kata Tuhan tahu sebab zarah pun. Yang gaib Tuhan tahu. Mazhab-mazhab dalam ajaran Al-Musyabbihah. Wallahu a'lam. Kita baca mazhab-mazhab dia pula. Dia ada mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membuka Makkah kepada Islam, berkuasa dan memerintah, dan melumpuhkan jahiliyah Arab, dan tiba di Madinah yang tercinta di akhir bulan Zulkaidah, masuk tahun ke-9 Hijrah. Dakwah menyebarkan Islam dalam kalangan saki-baki kabilah Arab tetap diteruskan. Walaupun sudah berjaya di Mekah, kabilah-kabilah Arab yang masih hadir itu dah lemah, Islam dah kuat, perjuangan diteruskan. Dakwah menyebarkan Islam dan kalangan saki-baki orang Arab tetap diteruskan. Rasulullah SAW mengarahkan beberapa operasi ketenteraan. Operasi tentera pun ada, bukan saja dakwah. Di antaranya mengarahkan pasukan tentera seramai 400 orang yang dipimpin oleh Qaus bin Sa'ad supaya memerangi kabilah Sada', satu kabilah di Yaman. Tiba-tiba seorang anggota kabilah yang mengaku mewakili kaumnya datang menghadap Rasulullah SAW, merayu supaya tentera Islam ditarik balik. Merayu, tarik balik, jangan sekarang. Rasulullah SAW mengarahkan bala tentera pulang
tanpa melancarkan serangan. Ini menandakan Islam mendahulukan damai. Firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sedang kamu berperang, tiba-tiba musuh ajak berdamai. Berdamai dan bertawakal kepada Allah. Menunjukkan Islam mendahulukan perdamaian. Kabilah Sadak menghantar rombongan seramai 15 orang. Mereka menjadi tetamu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin Ansar. Kemudiannya menghadap Rasulullah SAW untuk ikrar Islam dan bai'ah. Masuk Islam dan bai'ah janji setia. Mereka pulang dan menyebarkan Islam dengan berjaya dalam kalangan kabilah. Sebab kabilah lain yang dekat. Apabila Rasulullah SAW menunaikan haji wada', selamat tinggal, haji akhir, lepas Nabi wafat, jangan baca kemudian. Kabilah ini menghantar 100 orang untuk menyertainya. Dia terwakil 100 orang. Islam sungguh buat ini. Rasulullah mengutuskan Bishr bin Sufyan Al-Adawi supaya memungut zakat daripada perkampungan Bani Ka'ab, daripada kabilah Khuza'ah. Tiba-tiba dihalang dan diganggu oleh Bani Tamim yang tinggal berhampiran. Lalu Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera seramai 50 orang. Dalam kalangan Arab Badawi yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Ini pemimpin Badawi ini. Kok timur uta banyak. Masa perang Hunain. Nabi berhadiah uta 1 ekor. Pasukan ini melancarkan serangan dan menawan beberapa tawanan yang dibawa pulang ke Madinah. Hebat. Berperang, sanggup perang. Masuk Islam. Dapat usaha masuk Islam, dijinukkan hati dia. Bawa pulang tawanan. Bani Tamim akhirnya menghantar rombongan yang dianggotai oleh di antaranya Atarid bin Hajib, Zabarkhan bin Badur, dan Ammar bin Ahtam. Mereka merayu agar dibebaskan tawanan. Lalu dibebaskan. Merayu minta tawanan dibebas. Nabi bebas. Islam menggalakkan. Bebas. Mengikut satu riwayat, kedatangan rombongan ini menjadi sebab turunnya ayat-ayat permulaan surah Al-Hujurat. Apabila mereka memanggil Rasulullah SAW dengan menyebut nama, Hai Muhammad, Hai Muhammad. Tak panggil Rasulullah, tak beradab. Dengan suara yang lantang. Perangai orang Badui. Hei Muhammad panggil. Nabi duduk di rumah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tarja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 4 hingga 5. Sesungguhnya mereka yang memanggilmu di balik dinding, kebanyakan mereka tidak berakal. Dan kalaulah mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, adalah lebih baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan mereka, walaupun mereka berkasar terhadap Nabi SAW. Mengikut satu riwayat yang lain, berlakunya pertandingan syair dan pidato. Apabila Hajib bin Atarid, pemidatu mereka, menyampaikan ucapan berbangga dengan kebolehannya, berpidato dan bermegah dengan kabilah dan keturunan. Belawan besar. Dia terkenal dengan bijak pidato. Bangun ahli pidato dia. Namanya Hajib bin Atarid. Bangun menyampaikan ucapan. Berbangga kabilah dan keturunan. Pidatonya ialah Alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadlu wal-man wa huwa ahluhu alladzi ja'alana muluka wa wahaba lana amwalan idhama naf'alu fiha al-ma'ruf wa ja'alna a'za ahli al-mashriq wa aktsarahu 'adadan wa aysarahu 'uddatan faman masunna fin nas wa wala fadluhum faman fakharna falya'dud mislama mislama adadna walau nasha'u la aktarna al-kalam
walakinna nahya min al-ikthar fima a'tana wa inna na'rifu bidzalik. Aqulu hadha li an ta'tu bimithli qawlina wa amrun afdalu min amrina. Ini ucapan dia. Makna dia, segala puji bagi Allah. Puji Allah yang memiliki kurnia yang melimpah kepada kami. Ia dalam maksud Islam. Ialah yang berhak menjadikan kami raja-raja. Berbangga dengan kabilah dia. Mengurniakan kepada kami harta yang banyak. Kami lakukan padanya perkara yang baik dan ia telah menjadikan kami semulia-mulia penduduk timur. Yang paling banyak bilangannya, yang paling mudah persediaannya. Maka siapakah yang seperti kami dalam kalangan manusia? Maka sesiapa yang ingin menunjukkan megahnya kepada kami, maka sila bilangkan jumlah pengikut lebih ramai daripada kami. Dia duduk situ tak tahu orang yang maha pada dia. Kalau kami mahu, nescaya kami bercakap lebih banyak, tetapi kami mahu untuk bercakap. Kami malu untuk bercakap banyak. Saya mengucapkan ucapan saya ini supaya mereka boleh berucap seperti kami dan perkara yang lebih daripada kami. Ucapan dia. Lalu Nabi SAW meminta Qis bin Shammas radhiyallahu anhu, pemidatu Khazraj, orang Madinah, dalam kalangan Ansar, berdiri menyampaikan ucapan balas dengan bersabda, "Qum fa'ajibir rajul fi khutbatih." Nabi kata, bangun dan jawabkan ucapan orang ini. Nabi kata, bangun ucap. Nabi dah ucap, suruh orang dia. Suruh Qis bin Shammas ucap. Qis bangun menyampaikan pidatonya. Alhamdulillahilladzi as-samawati wal ardu khalaqah qada fihinna amrah wa wasi'a kursiyyuhu ilmah wa lam yakun syai'un qattu illa min fadlih. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذو رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن ونحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والمؤمن والمؤمنات والسلام عليكم. Ucapannya. Tengok mana hebat. Mana segala puji bagi Allah, segala langit dan bumi Dia yang menciptanya. Dia menentukan kepadanya perintahnya, melimpahi kursinya oleh ilmunya. Kemudian sesungguhnya di antara kurnia Allah itu menjadikan kita raja-raja. Dia memilih dalam kalangan makhluknya akan Rasulnya orang yang paling mulia keturunannya, paling benar percakapannya, paling mempunyai kelebihan pangkatnya. Lalu dia menurunkan kepadanya akan kitabnya Al-Quran, memberi amanah menyampaikannya kepada makhluknya. Ia adalah pilihan Allah dalam kalangan seluruh alam. Kemudian dia menyeru manusia agar beriman kepada Allah. Maka beriman kepadanya kalangan muhajirin, kaumnya dan keluarganya. Manusia paling mulia kedudukan dan paling baik menjadi pemimpin. Paling baik tingkah laku. Seterusnya terulung menyahut seruan apabila Rasulullah SAW mengajak menegakkan Islam dan mempertahankan, ialah kami golongan Ansar Allah, penolong-penolong bagi menegakkan agama Allah. Kami memerangi orang-orang yang menentangnya sehingga mereka beriman. Maka sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, terpeliharalah harta dan darahnya. Dan sesiapa yang mendiamkan diri tidak menyahut seruan kepada agama Allah,
kami berjihad menghadapinya kerana menegakkan agama Allah, memeranginya sehingga mudah sahaja kepada kami. Saya menyampaikan ucapan saya dan memohon keampunan Allah yang Maha Besar untuk muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum. Ini ucapan wakil Islam. Rasulullah SAW membuka gelanggang pertarungan pidato dengan kekuatan hujah untuk mengajar kaum jahiliah yang bermegah dengan keturunan, pangkat dan harta. Menegaskan bahawa ukuran martabat manusia itu dengan iman, amal soleh dan takwa. Akhirnya Az-Zabarqan, salah seorang pemimpin mereka, membuat pengakuan ahli pidato mereka lebih baik daripada ahli pidato kita. Mengaku penyair mereka juga lebih baik dan kata-kata mereka lebih indah. Rasulullah SAW memberi harta bahagian mu'allaf kepada mereka. Wi hadiah. Hak kalah wi hadiah. Kita wi hadiah kat mana? Wi hadiah kat kalah. Kita wi hadiah pada kabilah ni. Jika diamati secara mendalam daripada kedua-dua ucapan tersebut, terserlah perbezaan fikrah di antara kedua belah pihak kerana dipengaruhi oleh persekitaran yang berbeza pula. Khutbah yang pertama dipengaruhi oleh suasana masyarakat Badawi yang tertutup mengikut cara masyarakat Madani. Dia tak berhubung dengan orang, masyarakat yang tak bertamadun. Madani ni yang bertamadun, yang beragama dan berilmu, yang maju, menuju kemajuan. Perlunya hubungan di antara individu dan masyarakat. Bukan saja individu dengan individu. Perlunya ikatan kebijaksanaan, keadilan dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan tolong-menolong di antara sama lain dengan hidayah daripada Allah. Ini makna masyarakat Madani. Di mana masyarakat Badawi terkongkong daripada hubungan menyeluruh dan terkurung dengan kepentingan yang jumut. Jumut ni beku tak juga. Terkongkong menyekak katuk buah purung. Sehingga terlindung daripada mendapat cahaya hidayah. Walaupun menyebut Tuhan sekali-sekala. Sebut Tuhan juga sekali-sekala. Maka terkongkong dengan budaya bermegah dengan harta, pangkat dan kekuatan senjata semata-mata. Sehingga bermati-matian membeli kufur, menolak iman, menukar petunjuk dengan kesesatan, menunjukkan kebodohan, menolak kebijaksanaan. Adapun pemimpin Datu Islam dengan uslubnya yang menawan, menarik kepercayaan kepada Allah dengan cara yang betul, sebenarnya semesta alam. Bukan sekadar sebutan lidah dan bibir. Rasulullah SAW yang membawa risalahnya bukan sebarangan. Para sahabatnya pula beriman dengan ikhlas sehingga rela berkorban bersamanya. Bukannya kerana sebab-sebab duniawi. Kelahiran mereka menjadi penyelamat bukan seperti yang difahamkan oleh mereka yang jahil. Seterusnya mengajar cara kebijaksanaan yang ada pada diri hendaklah dilaksanakan dengan betul, dengan menjaga sebaik-baiknya hubungan dengan Allah, diri sendiri dan sesama manusia yang hidup bermasyarakat. Kalau tidak, maka harta dan pangkat tidak berguna. Tak berguna harta kalau tak ada faedah. Macam hak yang kaya-kaya, negara yang kaya-kaya, banyak minyak, banyak apa. Akhirnya khutbah yang diucap berjaya memecahkan kebuntuan fikrah untuk mendapat hidayah. Sehingga hati Badawi yang kerah itu dapat dilembutkan, menghilangkan takabur iblis, sehingga menyerah kalah dan menerima hakikat bersama Islam. Terima hakikat masuk Islam. Masuk Islam. Ini satu kabilah. Kemudian Rasulullah memutuskan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid supaya memungut zakat di kampung Bani Mustalik. Mereka, ia penduduk kampung Bani Mustalik, keluar selama 20 orang. Dengan lengkap bersenjata. Ini seperti lain. Bersama unta zakat untuk menyambut kedatangannya. Mereka mari nak sambut orang datang. Dengan lembih. Orang ulu kan. Orang ulu ni selit parang di pinggang. Kalau tempat kita ni. Sama dulu. Dia selit keris, selit apa. Dia bawa nak beri unta zakat. Tiba-tiba Al-Walid salah sangka kerana pemusuhan yang berlaku di zaman jahiliah. Dia masuk Islam dah, tapi duk ingat zaman jahiliah lagi. Orang nak bunuh dia. Dia sangkanya datang untuk menyerang, lalu dia pulang ke Madinah.
melaporkan kepada Rasulullah SAW, maka diarahkan pasukan tentera yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk menyerang. Pasukan tentera yang ditugaskan itu keluar malam dan merancang untuk menyerang di waktu subuh. Tiba-tiba mendengar azan subuh dilaungkan di tempat tersebut, menandakan mereka tetap beriman. Dengar bang subuh macam mana ni? Nak serang macam mana bang subuh? Ya, dia kata orang ni tipu. Bang subuh ni. Bang subuh ni bukan sebarangan maya subuh ni. Kalau orang calang-calang tak maya subuh. Ni bang subuh. Islam lagi. Khalid membatalkan arahan menyerang dan pulang ke Madinah. Melaporkan kepada Rasulullah SAW, menurunkan firman-Nya. Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu oleh orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah diteliti terlebih dahulu agar kamu tidak bertindak terhadap suatu kaum secara jahil, lalu kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Tuhan kata bila siapa berita kena teliti. Ayat dan sebab nuzulnya menjadi pengajaran berumat Islam supaya berhati-hati menerima maklumat dan berita dari pihak yang fasik atau yang tidak jelas sifatnya agar tidak dipengaruhi oleh perbohongan dan fitnah yang merosakkan fahaman atau tanggapan. Apa lagi zaman kita ni, zaman banyak sangat fasik. Media-media yang menyiarkan semua hak baik, hak jahat, hak kufur, hak sesat, siar mereka. Ucap hadut. Sebab itu bila ada berita, jangan kita telan terus. Kena tabayun. Ayat ni memberi pengajaran. Mesti tabayun. Tabayun kena selidik. Kena lihat dulu, betul tak betul berita itu. Kena hati-hati. Pasukan yang diketuai oleh Alqamah bin Mujaziz yang ditugaskan untuk menghadapi kumpulan dari Habasyah. Ini kumpulan pasukan lain. Pasukan, Nabi dapat maklumat, ada satu bala tentu daripada Habasyah. Habasyah ni sebelah Afrika. Yang mendarat di Jeddah. Mendarat di Jeddah. Kedatangan mereka begitu meragukan dan menunjukkan tanda permusuhan. Apabila menyadari kedatangan tentera Islam, mereka melarikan diri ke sebuah pulau di Laut Merah. Oleh kerana pada masa itu belum lagi wujud tentera laut yang dapat mengejar musuh di laut, maka tentera Islam berpatah balik ke Madinah. Bundur balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, diizin kepada satu pasukan pulang lebih cepat. Mengikut satu riwayatnya, tentera ni jumpa bakai ikan naik laut di Kamsor. Buat macam mana ni? Lalu mereka makanlah kata, makan ikan. Tak tahu ikan ni halal tak halal. Balik tanya Nabi. Nabi kata, وَالطُّهُورُ مَا أُلْحِلُّ مِيتَتُهُ. Bakar dia halal, air dia suci. Nabi kata. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa binatang laut tak payah sembelih. Ikan. Kalau tak mabuk, besar mana pun, kalau tak mabuk, boleh makan. Jadi dalil pada mazhab Syafi'i. Dalam perjalanan pulang, diizinkan bersatu pasukan pulang. Dalam jalan pulang, diizin bersatu pasukan pulang lebih cepat. Dengan dilantik ketuanya benar Abdullah bin Hudzafah. Kalau tak silapnya, Alqamah suruh Abdullah bin Hudzafah balik dulu. Cepat beri maklumat ke Nabi. Balik dulu pasukan ni. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan suka bergurau. Dia ni seorang sahabat yang nakal, kelakar, suka bergurau. Dia mengambil kesempatan daripada amanah SAW menaati sesiapa sahaja dilantik menjadi ketua. Nabi pesan, mu kena taat ke ketua kamu. Tiap-tiap kali bila keluar, Nabi wasiat kepada tentera, mereka taat pada ketua. Tiba-tiba dia mengarahkan anggota pasukannya ni bergurau. Dia mengarahkan anggota pasukannya mengumpul kayu api.
Setelah dinyalakan api, dia mengarahkan mereka terjun ke dalam api. Yang dinyalakan dengan menegaskan, tidakkah Rasulullah mengarahkan kamu taat kepada ketua kamu? Rasulullah kata taat ke ketua, masuk dalam api. Dia memang dia tak suka pun, muka dia serius. Masang. Mereka memandang antara satu sama lain dan ada yang berkata, sesungguhnya kita bersama Rasulullah untuk melarikan diri daripada dibakar ke dalam api neraka. Mengapa boleh kita terjun dalam api ni? Ada yang kata gitu. Setelah pulang ke Madinah, mereka melaporkan perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la ta'ata al-makhluqin fi ma'satil khaliq, law dakhaluha ma kharaju minha abada. Nabi kata, kalau mereka masuk ke dalamnya, api nescaya mereka tidak keluar selama-lamanya, masuk neraka. Tidak harus taat kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap Tuhan pencipta. Tak boleh taat pada makhluk. Kalau ketua pun suruh buat maksiat, tak boleh. Dia arah pada maksiat. Walaupun dia bergurau, tapi hadis ni jadi pengajaran. Mengikut satu riwayat yang lain, dia pernah keluar dengan Nabi. Yang sahabat yang Abdullah bin Hudzafah ni, pernah keluar dengan Nabi dalam satu peperangan. Nabi berehat tidur bawah pokok. Nabi tidur, dia mengakau. Dia nak kena Nabi. Nak kena Nabi, nak tengok Nabi pandai dan naik kuda. Dia mengakau, dia pohon tu, dia pelonggor pelana kuda. Dia pelonggor tali pelana tu. Bila Nabi naik sepanjang, jadi musim, tak jatuh. Nabi tak jatuh. Bijak. Sebab begitu dia gurau ni, dia suka begitu. Tak jatuh Nabi. Ada riwayat dia. Ini dia. Pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini panjang. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran. Dengan mengandungi kebenaran, ia mengesahkan isi-isi kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurah dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan, yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu adalah bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa pergulungan yang bersalah. Ayat-ayat yang dibaca ini permulaan surah Al-Imran. Kita akan tafsirkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran termasuk dalam surah-surah yang panjang dalam Quran. Di samping surah Al-Baqarah yang tertafsir dulu, surah Al-Imran, surah yang panjang, yang panjang-panjang. Termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah setelah tegaknya negara yang berdaulat di Madinah Munawwarah.
Surah yang banyak menyatakan di dalamnya hukum-hukum syariat, melaksanakan pemerintahan negara dan hidup bermasyarakat. Di samping menyatakan perkara akidah. Terkandung dalam surah ini 2 rukun yang penting daripada rukun agama. Yang pertama, rukun akidah. Rukun beriman. Merupakan perkara yang penting yang menentukan sah dan tidak sahnya amal kita. Dengan ditegakkan dalil-dalil dan hujah-hujah berkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun syariat. Khususnya berkait dengan peperangan dan jihad fisabilillah. Disebut dalam surah ini. Dalam bahagian yang pertama, ayat-ayat mensabitkan keesaan Allah, kenabian dan kerasulan yang diutus oleh Allah. Benarnya Al-Quran menolak kekeliruan golongan ahli kitab terhadap Islam dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surah Al-Baqarah dahulu banyak menceritakan tentang kumpulan ahli kitab orang-orang Yahudi. Ahli kitab ini ada 2, yang pertama Yahudi, yang kedua Kristian. Surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang orang Yahudi. Ada surah Imran ni banyak menceritakan tentang orang Kristian. Tentang Yahudi banyak disebut dalam surah Al-Baqarah. Al-Imran menceritakan penyelewengan orang-orang Kristian. Bukan sahaja mereka salah dalam kepercayaan pada Tuhan, membohongi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga salah akidah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dengan menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, Maryam itu isteri Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mereka pun tak faham nak tafsirkannya. Surah Al-Imran memberi jawapan kepada orang Kristian yang salah akidah mereka. Diturunkan khusus kepada orang Kristian Najran yang datang menghadap Nabi SAW, yang kata gak baca kisahnya. Di mana dia datang rombongan jumpa Nabi. Siapa masa nak semayang, cara Kristian dan lebih benar dia semayang dalam masjid. Ini kelonggaran. Semayang, caramu. Dia semayang dalam masjid. Lepas tu dengar balik, berhujah balik. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Imran untuk menjawab. Kemudian mencabar, bermubahalah. Bermubahalah dengan makna Tuhan tu laknat pada siapa yang bohong. Kita akan baca. Lalu mereka takut nak membalas. Dia tahu Nabi ini betul sungguh. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua dan menceritakan tentang hukum syariat berkait dengan kewajipan haji, jihad, riba dan hukum mereka yang tidak memberi zakat. Secara panjang menerangkan tentang peristiwa Badar dan peristiwa Uhud. Peristiwa Badar yang memberi kemenangan kepada Islam. Dalam keadaan orang Islam jumlahnya sedikit, musuh lebih ramai. Allah memberi kemenangan dan pertolongannya. Perang Uhud pula dalam keadaan orang Islam lebih ramai pada perang Badar. Nabi menyusun satu strategi yang sangat baik dalam perang Uhud. Strategi yang pintar dan bijak. Ada pasukan berkuda, markah besar, sayap kanan, sayap kiri, barisan depan, kaki, semua ada macam pasukan bola disusunnya. Dan ada pasukan pengawas duduk atas bukit. Tiba-tiba ketua pasukan, bukan ketua, pengikut-pengikut tak ikut arahan ketua yang ditugaskan. Lalu Allah mengajar mereka dalam perang Uhud. Perang yang menguji orang Islam, perang Uhud ni, memisahkan di antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Banyak pengedaran berkait dengan rahsia jihad fisabilillah dan ditutup dengan satu penutupan yang sangat menarik kepada orang yang berjihad pada jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian daripada musuh kamu, lawan kamu. Warabitu, dan bertugaslah kamu di mana kamu diletakkan. Jangan lari daripada tugas. Ribat. Ribat yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Bertugas satu hari dalam perjuangan menegakkan Islam lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kelebihannya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dalam berjihad, bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu menang. Menang dalam perjuangan menentang musuh dan menang di hari akhirat. Kemenangan yang paling besar. Itu penutup pada surah ini. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Dimulakan dengan huruf Alif Lam Mim. Yang telah diterangkan dahulu, ada ulama yang serah pada Allah Ta'ala. Ada ulama menafsirkan alif ada makna, lam ada makna, yang ada sudah ditafsir dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan malaikat dia. Perkataan Allah satu perkataan yang tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Kerana Allah ni makna dia seluruh al-asma'ul husna. Dulu perkataan Allah. Dia saja Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang bernama dengan nama-nama yang baik. Itu perkataan Allah. Dikenali lafzul jalalah, lafaz yang sangat besar. Walaupun orang kafir sebut Allah, tapi tak siapa maksud dia. Kita orang Islam saja. Dia sebut Allah, tetapi dia sembah berhala. Dia sembah salib. Dia pakai hukum dia sendiri, tolak hukum Allah Ta'ala. Tak menepati dengan Allah. Kalau Allah ni, mestilah sembah dia saja, pakai hukum dia saja. Tak pakai hukum yang dia tidak izin. Kecuali Allah Ta'ala izin buat hukum. Tak apa. Itu mana Allah. La ilaha illahu, yang tak ada Tuhan lain daripadanya dengan sebenar. Orang boleh buat, boleh reka. Itu tak sebenar. Salah, sesat. Tuhan yang sebenar Allah saja. Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang kekal hidup selama-lamanya, yang tak mati sekali-kali. Yang tak mengantuk, tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mengantuk pun tak ada, tidur pun tidak. Itu Allah Ta'ala. Orang lain hidup juga, ada masa mengantuk, ada masa tidur, ada masa mati. Pokok ada masa layu, masa subuh. Allah Ta'ala hidup yang sempurna, yang kekal, yang sedia ada, tak ada mula bagi adanya. Al-Qayyum, yang berdiri mentadbir urusan-urusan hambanya dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain. Berdiri dengan sendirinya. Nazzala alaika al-kitaba bil haqq, dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab, yakni Al-Quranul Karim, dengan hujah-hujah yang benar, kenyataan-kenyataan yang nyata, yang tepat. Quran adalah kitab yang benar. Tak ada bohong sedikit pun. Cerita-cerita zaman dulu memang benar berlaku. Dibukti oleh ahli sejarah. Perkara yang terkini tentang angkasa lepas. Bintang-bintang keluar di langit, matahari, bulan yang beredar. Segala kenyataan Quran adalah benar. Saintis dapat buktikan dengan alat-alat moden, canggih yang dilihat dengan teropong. Segala sifat-sifat peredaran bulan, matahari, bintang-bintang keluar disebut di Quran adalah benar. Oleh kerana itu maka hukum-hukum dia adalah benar. Maka janji-janji hari kiamat dalam Quran adalah benar. Mari kita percaya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Yang ada hadapan. Apa yang Nabi buat, Nabi laksanakan. Nabi nyata adalah benar. Wa anzala at-Taurat wal Injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-Furqan. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yang wajib kita beriman. Dia sebut dua kitab yang besar kepada ahli kitab. Kitab Taurat bagi orang Yahudi,
diturunkan Nabi Musa alaihi salam, dan kitab Injil diturunkan Nabi Isa alaihi salam. Adapun dia banyaknya Injil, siapa beratus-ratus Injil. Sekarang ni tinggal 4 Injil: Matthew, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Macam-macam nama Injil. Injil Barnabas. Padahal satu Injil saja. Ini sudah dipindah, sudah diubah. Injil yang asal adalah benar yang dibuat Nabi Isa alaihi salam. Yang disuruh beramal dengan Taurah. Nabi Isa disuruh beramal dengan Taurah, perjanjian lama disebut dalam itu. Tapi orang Kristian menolak sebahagian, menerima sebahagian. Yahudi pula menolak Injil. Kita terima belaka Taurah dan Injil yang asal. Wajib kita beriman kepadanya. Walaupun hukum-hukum yang ada dalamnya sebahagian besar sudah dinasahkan, kecuali hukum akidah. Min qablu, dahulunya, hudal linnas, memberi tunjuk pada manusia. Wa anzalal furqan, dan menurunkan kitab yang membezakan di antara hak dan batil, benar dan salah, sesat dan betul. Itu kitab Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada manusia, petunjuk, setelah disebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Disebut surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Dahulunya Taurah dan Injil, sekarang Al-Quran. Diturunkan selepas Taurah dan Injil. Kitab Allah yang diturunkan kemudian. Mengekalkan perkara dasar dan rukun, menetapkan hukum syariat. Yang ada yang berubah kerana perubahan masa, situasi dan realiti. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan ayat-ayat Allah dengan kebatilan, menolak kebenaran, menerima kebatilan, lahum adzabun syadid, diberi amaran yang keras. Ke atas mereka azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat pada hari akhirat. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah itu maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Aziz yang maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia. Dalam dunia hari ini pun jatuh laksana gugurnya daun kayu satu demi satu. Itulah kuasa besar dunia. Rom, Parsi jatuh, Jerman, Jepun jatuh, Britain jatuh, Amerika, British jatuh. Semua jatuh. Yang kekalnya kuasa Allah Ta'ala saja. Bahkan orang Islam yang berkuasa pun, bila tinggal Islam, jatuh juga. Yang kekalnya ialah kuasa Allah Ta'ala. Selagi orang Islam ikut petunjuk Quran, maka terus berkuasa. Bila tinggal Quran, jatuh. Tinggal Quran, jatuh. Kerajaan Osmaniyah dulu jatuh kerana meninggalkan Quran. Begitulah kerajaan Abbasiyah jatuh, tinggal Quran. Umayyah jatuh, tinggal Quran. Khulafa Ar-Rasyidin dengan matinya khalifah-khalifah lain. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman orang berpegang dengan Quran. Habis zaman itu dengan matinya Khulafa Ar-Rasyidin. Adapun jatuhnya Umayyah, jatuhnya Abbasiyah dengan sebab meninggalkan Islam. Begitulah keadaannya kemudian. Allah Ta'ala Maha perkasa, tak ada siapa yang mengalahkan. Dzuntiqam, yang maha membalas. Siapa yang derhaka, Allah Ta'ala balas. Dengan balasan yang adil, hisab pada hari kiamat kelak. Tak boleh elok daripada balasan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.